Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, sekejap. Kita checking. Boleh share. Boleh share kalau rasa benda ni session ni boleh bagi manfaat kepada kawan-kawan, boleh share dulu. Saya nak check audio saya. Okay, Jad Zamri, welcome. Okay. So, terima kasih pada siapa yang join. So, session kita pagi pula dah malam ni sebenarnya aku sekadar nak kongsi je lah. Nak kongsi pengalaman. Pengalaman aku. Sebab dalam kalau korang pernah tengok aku punya video sebelum ni, video-video lain lah, video-video lain dekat dalam page aku ni, banyak aku share sebagai apa kita panggil tips-tips, GERD, ada orang panggil GERD, ada orang panggil JERD. Jadi sebelum apa-apa baca tika kat bawah ni, disclaimer kan. Rejim tu akulah. Rejim ni bukan doktor. Okey, aku bukan seorang doktor. Ini sekadar perkongsian sebab aku dulu sakit benda ni. Sakit benda ni tak nampak macam sakit orang sakit tu. Dia sakit lah, tapi dia ada sedikit benda ni lah aku nak share dengan korang. Takut ada lah kawan-kawan korang, saudara mara korang yang sebenarnya ada sakit ni tapi korang tak tahu. Lepas tu korang ingat dia sewel, dia kata dia gila. Okay, so aku bukan doktor. Aku kongsi saja benda ni. Dan untuk lebih banyak detail, korang boleh tengok video-video yang sebelum ni lah aku pernah buat, ada dekat dalam page aku ni. Kalau kat YouTube channel pun ada juga. Kalau korang prefer nak tengok YouTube, tapi video yang sama je aku upload dua-dua tempat. Alright. So settle, kita kasih off ni. Okay, so cerita di malam ni ialah GERD dan gila. Sebelum tu, tapi korang boleh interact lah. Okay, nanti sekejap aku nak sharekan link ni sekejap. Sekiranya ada di antara korang yang nak join, mungkin boleh ni boleh share ni, boleh klik link ni. Nanti boleh sembang aku letak dekat dalam komen satu link. Okay, ya, jika nak join, klik link ni. Jika nak join bersembang live dengan aku ni lah. Okay, join live. Kalau nak share pengalaman ke kan. Okay, so aku letak dekat dalam komen aku. Kat dalam komen ni korang boleh tengok. Aku tak tahu macam mana nak share dia ataupun pin dia. Tak boleh pin. Tapi gitulah. So ada korang copy dekat dalam ni lah. Kalau nak join aku boleh add nanti. Tapi kejap lagi. Alright. So apa benda GERD ni sebenarnya. So kalau korang tak pernah tahu GERD ni apa, korang kena tahu dia punya basic dulu. So GERD ni ialah benda dia macam ni. Okey. Ni dia GERD ialah penyakit perut. Penyakit perut. Jadi kalau korang tengok dekat belah perut belah kiri close sphincter tu, itu ialah perut normal. Perut normal. GERD ni ialah gastroesophageal reflux disease. Senang cakap bahasa biasa dia ialah pedih hulu hati lah. Pedih hulu hati ataupun kita sebu, ada orang panggil gastrik kan. Tapi dia macam ni lah. Dia punya cerita dia ialah asid perut naik. Asid perut yang bertakun dalam perut kita tu naik ke atas. Naik ke dalam saluran pernafasan kita tu. Jadi belah kiri ialah closed sphincter. Sphincter tu ialah otot yang jadi injak, yang kacip perut kita, yang dia yang menahan asid perut naik lah. Okay. Jadi kalau orang yang ada masalah GERD ni, ada masalah acid reflux ni, dia punya otot tu terbuka macam belah kanan kan, gambar perut belah kanan dia tu, otot sphincter dia tu terbuka, menyebabkan asid perut naik. Jadi
pedih hulu hati, sebu ni sebenarnya ramai orang kena, tapi orang tak sangka dia begitu kritikal lah. Orang tak tahu dia parok ke, dia macam mana kan. Tapi benda ni benda yang penting. Sebab apa? Perut dengan otak ni dia ialah dua benda yang memberi impak yang besar pada badan. Atau ada orang cakap perut adalah otak kedua manusia. Perut adalah otak kedua manusia. Kalau otak kau tak betul, kau akan sewel lah. Begitu juga kalau perut kau tak betul, kau akan sewel juga. Sewel gila dan sebagainya. Nanti kejap lagi kita pergi details apa aku maksudkan dengan gila tu lah. Jadi apa tanda-tanda dia, simptom awal dia? Okay. So simptom awal dia ni ialah bila kau ada GERD ni, kau akan macam pernah terbatuk-batuk macam kau makan malam banyak. Biasa GERD ni sangat mudah kena orang badan besar lah macam aku ni, tapi orang badan kurus pun banyak juga kena. Tapi dia orang badan besar ni lebih mudah kena sebab perut dia tertekan, perut dia terkompres, ada banyak lemak dan sebagainya kan. Okay. Jadi ada masa bila kau duduk baring, bila kau makan, lepas tu kau orang tidur pula meniarap ke kan. Tiba-tiba kau terjaga ada rasa macam benda perik keluar kat tekak. Macam ada pedih-pedih keluar kat tekak. Kau terbatuk. Kau terjaga, terbatuk, ada pedih kat tekak. So bila kau rasa macam tu, itu maksudnya ialah asid perut kau telah naik lalu kat saluran ni. Lepas tu dia terbatuk lah, dia perik-perik. Kadang-kadang kita rasa perik, apa yang perik malam kan bila terjaga kan. Okay, sebab apa? Asid perut dah naik. Jadi perut kita ni Allah SWT cipta, dia memang boleh tanggung asid tu, dia boleh kandung asid tu. Dia boleh bawa asid tu. Lapisan perut ni memang Allah Ta'ala cipta special lah. Hebat Allah Ta'ala. Jadi tapi dekat part lain dalam perut dia tak boleh tanggung asid ni, dan asid perut ni boleh menghadamkan macam-macam benda. Kan? Masuk dalam perut kira sadaqallahul azim dia panggil. Okey. Jadi so bila asid tu keluar, bila asid tu naik ke atas, selalu naik, kadang-kadang korang rasa pedih hulu hati, rasa sebu. Kadang-kadang lepas makan pedas ke macam pedih hulu hati, sebu, rasa macam tak sedap ke, rasa macam baru lepas makan tapi macam rasa lapar. Tapi bukan lapar, dia macam pedih kat atas ni, panas je. Tu itu ciri-ciri orang ada GERD. Dan ada GERD ni dia merasa macam main-main je. Kadang-kadang kau makan minum Gaviscon kan, ubat Gaviscon yang putih tu, kira rasa lega lah. Tapi dia ada efek dia, nanti aku cerita. So bila kau orang macam ni, aku dulu macam tu lah. Okay, aku rasa tekan, aku tidur tekan perut, meniarap. Aku dulu suka tidur meniarap, peluk bantal meniarap tu. Jadi keluar gas. Lama-lama dia jadi, aku tunduk sikit pun rasa keluar. Dia jadi lemah dah, spincher yang injak yang kacik perut tu. So siapa kata ni, Wan Ahmad Ihsan cakap memang parut bawah sakit ni macam rasa ada hidung sumbat pun GERD juga ke. Dia bila dia perut dah sewel, dia macam-macam pun sewel. Jad Zamri cakap biasa kena masa nak tidur. Masa nak tidur ada rasa-rasa pedih kan, rasa-rasa tak naik, tak lawas kan. Tu tanda-tanda kena GERD lah. Okey. Jadi bila ada orang yang ada simptom ni, sebab dia kadang-kadang berlaku, kadang-kadang orang biar je. Ya, tak ada benda lah. Makan ubat sikit atau minum air sikit, dia rasa dia bagi. Tapi dia cuba menghilangkan simptom tu. Kau faham tak? Biasanya kita ni, perangai kita ni bila makan ubat, bila kita ada simptom, kita sakit kepala, tu kita tak tahu punca dia, tapi kita sakit kepala. Sakit kepala tu ialah simptom kepada sesuatu lah, kita tak tahu apalah. Aku bukan doktor. Jadi kau pun makan Panadol, makan ubat sakit kepala, itu untuk menghapuskan simptom sakit kepala kau tu.
Tapi kau tak hapuskan punca dia. Faham tak? Kau sakit kepala tapi kau tak tahu sebab apa. Kau makan Panadol untuk menghapuskan simptom sakit kepala tu. Kau batuk kan, kau batuk. Batuk. Jadi kau tak tahu sebab apa kau batuk. Jadi kau beli ubat batuk untuk menghilangkan gatal tekak kau. Kau menghapuskan simptom dia. Jadi begitu juga dengan kau kena GERD ni. Bila kau kena GERD, perut kau rasa tak selesa ni, kau cuba hapuskan rasa tak selesa tu dengan minum ubat Gaviscon lah apa yang untuk perut ni lah, yang kan kita terpengaruh lah dengan hilangkan gambar bomba sembuh-sembuh dalam perut, sejuk perut kita kan. So rasanya ini bagus, ini sesuai untuk perut kita. Jadi sebab perut kita jadi rasa lega. Sebenarnya kita telah menghapuskan simptom tu. Dan tak apalah, itulah dia cara dia, kita nak hapuskan simptom kan. Cumanya punca kita sakit tadi tu kita tak selesai lagi. Kita tak selesai lagi. Jadi dekat dalam video aku yang sebelum-sebelum ni, aku ada share lah. Aku share dalam video-video dalam page aku ni, ada aku share macam mana nak rawat satu-satu tu lah. Cuma malam ni ialah perkongsian. Kalau korang nak kongsi apa-apa, nak tanya soalan, boleh tanya terus dekat dalam chat. Tanya soalan. Kalau aku rasa relate dan aku rasa boleh jawab, aku cuba jawab lah. Kalau kau nak, tapi sambil tu aku akan cerita lah. Aku akan cerita sikit-sikit, ambil sikit-sikit daripada, sebab aku ada banyak video yang sebelum ni dekat dalam Facebook aku ni, dalam imregime.com ni ada banyak video pasal GERD ni. Dan tips aku dah pecah-pecahkan dia. Kalau kau sakit macam ni buat macam mana, sakit macam ni buat macam mana. So ada banyak. Kalau bagus korang tengok tu sebab dia detail. Tapi malam ni aku just kutip sikit-sikit yang poin-poin je. Dan kalau korang nak tanya soalan ataupun nak share pengalaman pun boleh share kat sini lah. Alright. Okay. So bila korang kena GERD, korang start kena GERD faham? Kita akan hapuskan simptom. Kita akan rasa simptom. Kita hapuskan simptom kita tu dengan makan ubat. Jadi sebenarnya kalau kau nak tahu kenapa kita punya asid perut naik, jadi tak normal, ialah disebabkan macam kita tengok gambar tadi Okey. Gambar ni. Okey, tengok gambar belah kiri. Closed sphincter. Closed sphincter tu ialah kita punya injap yang pintu yang tutup perut kita daripada asid keluar naik ke atas balik. Itu. Jadi sebenarnya punca dia ialah otot itu tidak kemas. Otot tu dia longgar. Dan bila dia longgar, dia tak boleh kemuk, dia tak boleh kejap dia punya tutup pintu tu, menyebabkan asid dalam perut macam gambar belah kanan tu dia boleh naik ke atas. Itu punca dia. Okey, faham? Punca dia ialah tu. Punca dia ialah otot perut otot perut yang tak kemas menyebabkan asid boleh naik. Tu punca dia. Yang tadi kita dengar tadi tu ialah simptom sakit lah macam ni, kita makan ubat semua tu. Tapi ubat-ubat tu ialah untuk menghapuskan simptom saja. Dia tidak menghapuskan punca dia. Kita tengok. Azlan Anas cakap apa? Salam bro. Pernah rasa tak macam ada kahak, lepas tu susah nak nafas? Kembur. Ya, ada. Tapi kejap lagi. Ini part GERD dulu. Kejap lagi part gila aku cerita. Yang ni part gila seronok. Okey. Okey, selalu kena bila minum Nescafe nak kalau susu cair banyak. Alright, betul. Okey. Jack cakap tak grip. Betul. Benda tu dia tak grip. Okey. Kita punya otot perut tu dia tak grip, menyebabkan tak naik. Jadi, kenapa tak grip? Itu persoalan dia. So masa aku mula-mula kena dulu, aku kena ni dalam 5 tahun lepas lah. Aku rasa lah 5 tahun lepas aku kena. Jadi mula-mula aku rasa tak ada apa-apa. Aku rasa ni normal lah kan. Biasalah sebu-sebu perut, tak ada benda lah. Sebab aku pun biasa tengok orang cakap perut sebu. Jadi aku pun sama juga macam orang normal, pergi beli ubat yang Gaviscon untuk makan bagi hilang perut, pergi farmasi beli apa-apa perut, beli ubat yang boleh settle heartburn. Panggil heartburn, pedih hulu hati, heartburn. Jadi sampai aku ada satu stack dalam beg aku ada sachet dalam beg aku simpan. Bila aku rasa macam tu, aku masuk dalam mulut. Jadi lama-lama aku cakap, apa benda macam ni, tak selesai ni. Aku daripada dulu
Sebab aku pernah kerja company klinik tau. Jadi masa dekat klinik tu ada satu doktor ni, nama dia Dr. Razin. Dr. Razin ni macam tok guru aku lah. Dia selalu cakap kita kena cari punca. Jadi salah satu benda yang aku dapat ialah apa punca. So masa tu aku kaji sikit, aku buat search kajian macam mana GERD ni berlaku, macam mana, apa punca sebenarnya. Jadi bila aku buat study, masa tu dalam rasa aku mula kena tu, tak ada lagi konten dalam YouTube yang berbahasa Melayu. So aku rasa sebab tu aku banyak buat video dalam bahasa Melayu, sebab aku rasa macam terpanggil lah. Aku cakap tak ada, semua konten bahasa Inggeris, tak ada orang yang boleh dengar dalam bahasa Melayu benda yang aku dapat dulu. Jadi aku tengok dalam YouTube tu bahasa Inggeris, aku dengar pendapat doktor ni macam ni, pendapat doktor ni macam ni. Jadi kebanyakan 90% doktor dalam tu dia akan bagi ubat yang melemahkan asid perut. Memang itu treatment dia, dan treatment tu ialah betul. Treatment yang betul. Kita dalam sesi ni kita bukan nak cakap modern medicine salah ke, doktor bagi ubat tak betul ke, tak. Doktor belajar lama, doktor lagi pandai daripada aku. Aku cerita pengalaman je. Korang jangan pandai-pandai nak mengarut. Nanti korang cakap, rejim cakap macam ni. Bukan rejim cakap, aku share je benda aku. Jadi korang kena pandai menilai. Jadi pandai menilai. So biar korang tahu ada info macam ni, selain daripada info yang korang biasa tahu. Okay, ada info ekstra. So macam aku tengok daripada banyak-banyak YouTube punya video, 90% YouTube punya video tu cerita dia ialah doktor akan bagi satu jenis ubat atau beta blocker yang menyebabkan bila kita makan atau minum, asid perut dalam perut kita dilemahkan. Okey, kenapa dia nak lemahkan? Aku tunjuk lagi sekali gambar perut tu. Okey, okey, bila korang tengok dekat gambar belah kanan, gambar belah kanan ada tulis reflux kan? Ada kawasan reflux kat esophagus ada tulis reflux. Itu ialah tempat asid tu kena. Okey, kalau dekat dalam kantong perut ni, asid ni dia tak menjejaskan apa-apa. Kantong perut kita tu boleh tanggung dia. Tapi dekat reflux, dekat esophagus ni, kawasan reflux, kawasan esophagus ni dia tak boleh terima tu. Dia untuk makanan lalu je. Jadi bila asid naik ke atas tu, dia kenalah reflux, dia kena keradangan. Reflux ni ialah kau punya saluran pernafasan, saluran makanan tu, esophagus tu, dia ada radang. Sebab apa? Asid duk naik, dia jadi merah lah, dia radang kat situ. So bila dia meradang tu yang kau rasa macam pedih-pedih, bisa-bisa tu, itulah punca dia. Jadi doktor punya cara ialah dia bagi ubat untuk lemahkan asid perut kau. Lemahkan asid perut kau kan dilemahkan. Salah ke? Tak salah. Sebab apa? Sebab dia nak bagi asid tu tidak attack lagi kawasan esophagus tu. Dia dah tahu dalam sphincter tu lemah, jadi asid dah naik ke atas. Jadi dia lemahkanlah asid perut tu sikit, menyebabkan keradangan tu tak makin teruk. Itu ialah benda betul. Dan doktor bagi, masa aku mula-mula pergi jumpa tu, doktor bagi aku sebandel ubat. Aku pernah pergi jumpa doktor lah. Aku macam, tapi tu sebelum ni masa aku search sendirilah. So doktor akan bagi aku tengok dalam YouTube tu, dia cakap doktor akan bagi beta blocker, doktor bagi pengurang pelemah asid perut sebab nak elakkan daripada keradangan tu. So bila aku tengok macam tu, aku cakap okey, asid perut kita ni kuat. Lepas tu sekarang ni dia naik atas. Sebab tu rosak kita punya esophagus, jadi sakit. Tapi dia naik atas sebab pintu tu. Apa yang menyebabkan pintu tu tak tutup lah? Aku punya fikiran macam mana? Kenapa pintu tu tak tutup? Kenapa? So dalam banyak-banyak YouTube tu aku jumpa satu saja YouTube. Ada satu saja YouTube doktor tu, dan aku cari YouTube tu balik tak jumpa dah. Aku mungkin doktor tu dah tutup akaun ke apa. So ada satu doktor, dia rakam macam pakai phone bodoh je. Dia rakam zaman tu kan ada live macam ni kan. So doktor tu rakam dalam YouTube dia cakap sphincter tu
Spincher tu dia sangat-sangat responsif kepada tahap acidity atau tahap pH asid perut. Dia cakap lagi kuat asid perut kita, lagi kejap dia akan tutup. Jadi dia punya mazhab, kau kena faham, dia ada 2 mazhab. Aku tak tahulah dia mazhab ke apa, tapi aku panggil dia satu mazhab lah. Mazhab doktor ni, doktor yang last kali aku tengok ni, dia cakap kalau asid perut lemah, spincher akan longgar. Jadi dia relate apa? Dia relate lagi umur kita meningkat, asid perut kita akan makin lemah. Bila kita makin tua, asid perut kita akan makin lemah. Bila asid perut lemah, spincher akan jadi longgar. So dia naturally dia tiba-tiba dia akan naik je. Jadi basically orang yang makin berumur dia akan ada masalah ni. Tu hujah dia lah. Lepas tu dia cakap orang yang darah dia spesifik lah, macam darah O okey kuat asid perut dia. Darah A kurang kuat sikit asid perut dia. Jadi orang darah A lebih cenderung untuk kena GERD ni sebabkan asid perut dia tak kuat. Jadi bila dia cakap macam tu, aku pun okey, dia ni cakap pasal punca. Sebab dia cakap pasal pintu tu. Kita dia tadi, semua video yang lain tadi tu, semua cerita pasal esophagus radang disebabkan asid naik. Tak ada satu pun yang cerita pasal kenapa asid tu naik. Dia seorang je cerita kenapa asid tu naik. Jadi dia cerita sebab spincher tu tak kemas. Kenapa spincher tak kemas? Sebab asid dalam perut tak cukup tinggi pH dia, menyebabkan bila tak cukup tinggi pH dia tak kejap kunci perut tu. Itu kat situ. Okey, kita stop sekejap, kita tengok komen orang cakap Jad, mula-mula simptom GERD lah anxiety. Ya betul. Dia mula-mula dengan GERD, lepas tu dia akan berakhir dengan anxiety. Okey. Biasa dok bagi ubat gastrik itu. Yalah, ubat yang melemahkan, sebenarnya dia panggil beta blocker untuk neutralkan asid. Betul. Untuk neutralkan asid. Jadi bila dia buat macam tu, bila aku tengok macam tu, aku cakap okey. Kalaulah betul dia punya falsafah ataupun pendapat ataupun mazhab dia ni, maknanya bila aku makan ubat macam Gaviscon yang melemahkan lagi asid perut, aku akan lagi teruk sebab asid perut aku makin lemah. Aku sebut lagi sekali disclaimer. Aku bukan doktor Kau baca kat bawah ni. Aku bukan doktor. Ini ialah sekadar perkongsian aku sebagai bekas pesakit. Aku alhamdulillah dah sembuh. So sila rujuk dengan doktor pakar masing-masing lah untuk kepastian. Sekarang korang cakap aku tak bertanggungjawab atas pendapat ni. Okay, jadi sharing. So bila aku buat macam tu, bila aku fikir macam tu, okay, dia cakap macam tu. Bila point dia macam ni, aku okey lah, macam mana aku dah jadi adakah sebab aku dah makin berumur, lepas tu perut aku dah kena aku punya darah A, asid perut aku makin lemah dan aku jadi macam ni. So mungkin lah. So aku fikir macam mana nak kuatkan asid perut. Jadi aku tak tengok habis video tu. Sampai dekat part tu aku macam dah berhenti dah. Okey, dia punya pendapat dia macam ni. Lepas tu aku duk fikir-fikir, sekali aku pun tekan lagi sekali play, sambung. Rupanya belakang dia ada lagi. Belakang dia cerita. So dia kata macam mana nak kuatkan asid perut. Bila dia cakap macam mana nak kuatkan asid perut, dia cerita makan apple cider vinegar. Okay, so dia kata bila kita punya pH asid dalam perut tu dah lemah kan, salah satu cara untuk bantu spincher tu, sebab spincher dia cakap tadi, spincher tu dia sangat responsif kepada pH asid dalam perut. Kalau asid kuat, dia akan kejap lagi kemas, dia akan ikat kita punya esophagus tu lagi kuat, jadi asid tak boleh naik. Tapi kalau asid lemah, dia pun longgar. Jadi dia punya hujah, dia punya pendapat ialah the more kita kena bantulah, kita kena bantu asid perut tu, kita kena masukkan asid luar dalam perut supaya dia responsif balik. Jadi cadangan dia ialah makan cuka apple cider vinegar. Jadi aku pun baca lah. Okey, aku pun search lah pula benefit of ACV. Dia panggil ACV apple cider vinegar. So aku baca lah apa benefit dia, bla 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 bla. Cuka apple lah, apple cider vinegar tu cuka apple. Jadi
Aku baca, okey, gini. Dia kata boleh kurus lah, boleh apa semua. Dan dia ada sebut dan aku tengok dia banyak benefit. Tak ada benda yang berbahaya kecuali satu. Dia kata bahaya pada orang yang ada GERD. Aku cakap sudah. Dah macam contradicting. Sebab orang ada GERD dah memang sakit tu. Lepas tu kau suruh makan pula kan, asid lagi. Jadi dia akan lagi rosak lah. Dah sudah ada pertembungan dekat situ. Jadi aku macam okey, aku pun sebab aku orang Islam, kita carilah pendapat lain juga dalam agama. Kita tengok dalam sunnah, Nabi pun cakap sekiranya Nabi Muhammad SAW beritahu sekiranya orang Islam tu satu orang dia simpan cuka dalam rumah dia pun dapat pahala. Dia simpan je cuka. Kan? Jadi khal, dia panggil khal, KHAL, khal. Khal ni ialah cuka lah. Simpan dalam rumah pun dapat pahala, apatah lagi makan. Jadi lepas tu aku relate lah pula. Aku fikir orang Arab kalau dia makan daging, dia akan ada lemon sekali. Sama ada dia perah lemon dekat atas daging tu, ataupun lepas dia makan dia akan perah dalam mulut dia. Dia akan tambah asid. Jadi aku pun buat fikir logik sendiri lah. Aku cakap aku rasa maybe dia orang nak tambah asid perut dia lah supaya bantu hadamkan daging tu kan. Sebab bila dia makan daging, asid perut jadi mungkin yang lemah tu akan jadi kuat lah sebab dia tambah lagi asid kan. Jadi mungkinlah sebab tu orang Arab makan daging dengan limau, dengan lemon, minum air lemon. Aku pun okey, maybe lah. Jadi lepas tu bila yang bertembung tadi kan, aku pun cakap okey, kalau dah macam ni, seorang cakap suruh makan suka apple, seorang cakap tak boleh. Macam mana ni ya? Jadi aku pun tak berani. Tak apa. Aku guna cara selamat. Cara selamat ialah pergi hospital. Okey. Jadi bila masa aku pergi hospital? Ni part 2 pula. Okey. So part 2 ni ialah aku ada GERD, tapi masa tu aku ingat dia tak ada benda-benda dan aku ingat dia tak ada kaitan apa-apa dengan apa yang berlaku seterusnya lah. Okey, aku ingat dia ialah satu sakit yang asing lah. Okey, sakit perut. Engkau jangan kadang-kadang makan terlebih apa semua, makan banyak dia naik lah. Okey. Setelah dalam setahun macam tu lah kot, tiba-tiba aku okey, ada komen. Wan Ahmad Idham, wah dulu mana bila kena GERD berat badan turun ke? Tak turun. Berat badan aku tak turun, stay. Stay. Okey. Jadi bila mula-mula aku ada satu benda yang aku pelik. Aku berhenti sokok. Okey, aku berhenti sokok. Dia start dia macam tu. Aku berhenti sokok. Aku bermula vape. Bila aku berhenti sokok, aku bermula vape. Bila aku vape, aku punya kandungan nikotin yang aku ambil daripada rokok aku tinggi lah, lebih kurang dalam sekotak ke 2 kotak sehari lah. Jaranglah 2 kotak, sekotak lah sehari aku hisap. Dan lama dah lah. So bila aku tukar vape, aku bukan tukar-tukar sahaja lah, aku study vape macam biasalah. Aku bila aku nak buat benda-benda yang berkaitan masukkan benda dalam badan ni, aku study dulu. Jadi bila aku baca vape ni punya kandungan apa semua dan aku rasa yakin dan selamat apa semua, aku hisap lah vape. So aku berhenti rokok. Aku ganti vape aku tu dengan aku ganti rokok aku tu dengan vape. Dan aku tengok berjaya sebab aku tak payah, aku tak ada rasa pun nak hisap rokok. Aku memang vape je. Jadi bila aku vape, aku punya nikotin memang drop lah. Drop lah kandungan nikotin yang aku ambil tu drop. Jadi bila kandungan nikotin kita drop, dia ada satu benda dipanggil withdrawal symptom tau. Nicotine withdrawal symptom. Maknanya bila kau berhenti rokok, dia ada satu penyakit macam kau tiba-tiba jadi tak betul sikit. Sebabnya nikotin, kesan nikotin tu. Kesan nikotin pada badan kau lah. Jadi bila kau berhenti macam orang berhenti sadar, bila berhenti sadar dia jadi menggigil ke apa ke. So rokok pun dia ada juga. Bila kau berhenti, dia ada withdrawal symptom dia. Dan salah satu withdrawal symptom dia yang aku kena ialah anxiety. Aku jadi takut, berdebar-debar apa semua kan. Tapi
lama. Dia macam panic attack kan. Dia bukannya macam kau terus sakit macam tu. Dia kadang-kadang kau dapat rasa lebih. Okey, macam nak cakap. Kau biasa makan sebab masa isap okok, semua sensor kat badan kita dia discount 50%. So jadi semua sensor kat badan kau tak rasa sangat. Kalau kau rasa manis kau yang kau rasa tu 50% je. Sedangkan dia 100% tapi kau rasa 50% je. Kalau bau tu sedap, kau bau 50% je. 50% lagi dah hilang sebab okok tu punya tar ke apa ke dia dah block benda tu lah. Lepas tu begitu juga dengan makan apa semualah. Jadi bila aku berhenti isap okok, tiba-tiba semua sensor dalam badan aku jadi 100% balik. Dia jadi normal balik. So aku minum air manis. Biasa aku minum tak manis ni tak boleh. Bila aku makan masin, biasa aku rasa okey lauk ni, tiba-tiba aku sekarang dah rasa macam masin sangat ni, tak boleh. Sensor semua dah hidup balik. Begitu juga dengan sensor badan aku semua. Biasa aku sesema sikit-sikit kan, aku tak ada apalah, sesema lah kan, sumbat-sumbat sikit-sikit. Tapi bila sensor sesema kau dah hidup balik, kau rasa macam apa sah teruk sangat aku sesema ni. Dia jadi over. Dia jadi macam bila kau batuk, kau biasa batuk tu batuk sikit-sikit je, tapi tu kau rasa rasa aku macam batuk teruk sangat ni. Kalau aku demam, biasa aku demam panas-panas badan kan, panas badan macam tu je lah. Masa lepas aku dah berhenti isap okok, aku panas badan, aku cakap apa hal aku ni, panas sangat badan ni, something wrong ke? Dan bermulalah episod gila sewel. Episod sewel. Episod sewel disebabkan nikotin withdrawal. Okey. Jadi aku pun ingatkan nikotin withdrawal ni lama. Aku cakap tak logik lah. Berapa lama dah aku berhenti ni? Aku dah berhenti isap okok dah lama kan. Aku dah low nikotin. Aku dah pakai isap vape lama, tapi dia masih lagi gila tu tak hilang-hilang. Aku cakap takkan lah. Takkan sebab nikotin. Lama sangat aku cakap. Biasanya orang nikotin withdrawal ni dalam 2 minggu, sebulan, 2 bulan lah paling lama pun. Kan? Ketagih ke apa ke, nak sewel ke, sekejap je. Tahan tu, settle lah. Tapi aku punya tak hilang. So aku cakap apa hal. Sampailah aku jumpa satu kawan aku, doktor. Jadi doktor tu dia masa tu aku nak check aku punya tonsil lah. Jadi masa dia scope aku, dia tengok ada putih kat lidah aku. Kat lidah aku ada putih-putih. Kat belakang lidah ni ada keputihan. Keputihan. Memang nama dia ialah keputihan dan dia ialah sejenis yeast, sejenis kulat juga. Jadi kat belakang lidah aku ada keputihan. Dia kata, awak ada GERD ke? Dia tanya. Awak ada GERD ke? Cakap, GERD? Kenapa GERD? Saya tak tahu kenapa GERD. Dia kata, GERD lah, pedih ulu hati, rasa-rasa tak selesa kat perut ada ke? Adalah, kata. Biasa tu dulu kena sekali-sekala, aku cakap. Dia kata, awak punya ni, dia dah ada yeast infestation. Ada macam ada kesan asid tu, kesan asid reflux tu sentiasa ada. Jadi ada yeast dekat mulut aku. Dia kata disebabkan acidity tu akan ada sejenis kulat, dia panggil candida, dia akan duduk dekat kita punya tekak tu, kat tempat ada. Jadi korang tu korang tengok ada ada putih-putih tak? So dia ada putih dekat belakang. Jadi bila aku cakap aku ada benda ni, cakap macam mana ni, cakap ni tak macam aku tak serius pun sakit perut tu. Jadi doktor tu cakap baik awak pergi check lah GERD tu. Lepas tu dia pun suruh aku pergi check. Aku pun pergi STA semua, Hospital Tunku Abdul Rahman, check semua. Doktor pun bagilah aku sebeban ubat untuk GERD ni. Bagi aku ubat beta blocker. Masa tu lah aku tengok, aku tanya dia ubat ni apa. Aku search tiap-tiap satu jenis ubat yang aku ambil tu, aku search kat dalam website internet, apa efek dia, side effect dia apa, fungsi dia apa, aku nak tahu. Jadi mostly fungsi dia ialah beta block, dipanggil beta blocker lah. Aku pun tak tahu kenapa, tapi dia untuk reduce acid tu. Dan dia banyak. Dan aku tanya berapa lama nak kena makan? Makan 3 bulan aku nak kena makan ubat tu. Makan supaya dia nak macam ni. Doktor bagi macam tu supaya asid perut lemah dan esophagus tu jadi sembuh kan, jadi sembuh. So aku pun makanlah.
Jadi bila aku ingat balik yang video yang lama tu, aku cakap kalau aku makan ni, aku sebenarnya melemahkan asid perut aku. Dan bila asid perut aku lemah, spincher tu tak kacik balik lah. Aku cakap sama lah. So apa point ni kan? Jadi aku macam okay, ni mungkin lah tak ada apa-apa aku cakap kan. Aku teruslah makan ubat tu. So aku terus makan. Okay, sampailah ke part yang seterusnya kan. Sebelum tu kita baca komen dulu. Jamal Rahman, sebab tak kayuh tu. Sebab tak kayuh basikal aja. Ni doktor ni, Doktor Jamal. Okay, sebab tak kayuh basikal. Okay, mungkin sebab gemuk kan. Hatif makna, aku baru baru ni jadi panic attack. Ingat jantung rupanya ke. Okay, jaga kita masuk part ni Awak yang kena block dengan group vape tu kan. tak kena block. Sabit Nur Rahim, saya kena setback GERD anxiety setelah 2 tahun baru ni. Okay. Norisma Ismail, yang memang seksa kot kena GERD, jadi stres sorang-sorang sebab rasa nak muntah tapi muntah tak keluar. Okay. Right. Terima kasih sebab komen. Siapa yang berani boleh masuk dalam chat saya. Saya ada letak chat dekat atas tu kan. Siapa yang nak join kongsi boleh tekan link yang saya bagi ni kan. Dan dia boleh masuk dalam stream ni, kita boleh borak lah. Okay. So saya sambung cerita saya. Jadi apabila saya fikir macam tu, saya pun makan. Bila saya makan ubat lama, okey, perut dah tak rasa dah. Tapi ada satu benda yang pelik. Saya punya kegilaan yang pasal rasa badan tu kan memang menjadi-jadi. Saya rasa berat dada sikit, saya akan fikir apa? Aku ni ada masalah ni. Oksigen tak cukup ni. Oksigen tak cukup. Sudah dah sesak nafas dah ni, cakap. Lepas tu saya pun paksa lah wife saya. Jom kita pergi hospital, bawa wife saya pun drive saya, hantar pergi ke hospital. Sampai ke hospital depan HTA, tempat emergency tu, saya cakap jangan masuk. Kita parking je depan tempat emergency. Parking depan tempat emergency, kita relax, tenang. Tidur dalam kereta. Pagi esok balik, tak masuk emergency, balik. Lepas tu lepas seminggu macam tu, jadi lagi sakit kepala pula. Kata, aduh, kenapa sakit kepala ni? Sakit kepala ni lain macam lah. Dia memang kuat sikit lah. Rasanya macam nak kena x-ray lah. Mungkin aku ada bara otak lah rasa. Cakap kat wife, jom kita pergi hospital lah. Kan jadi apa-apa kan, drive lagi malam-malam pergi hospital, tunggu. Duduk lagi depan emergency, tapi tak masuk. Saya kata tunggu dulu. Kalau rasa nak tergolik, nak pingsan, baru pergi. Parking lah depan hospital, tidur dalam kereta depan hospital. Esok balik semula. Lepas tu kan, lepas seminggu 2 kan, datang lagi pula sakit macam apa sal aku punya jantung macam ni. Debar dia lain dah jadi tak macam tak betul dia punya lari dia ni, dia punya jantung ni. Ke ada sakit lengan, tak ada pula rasa lengan, rasa macam perit. Ada sekali tu saya bersin, dia punya tangkap urat dia kan kat sini. Cakap, sakit tangan belah kiri, jantung belah kiri, sakit tangan belah kiri. Ni mesti aku kena sakit jantung ni. Pergi hospital lagi, tidur depan hospital lagi. Terima kasihlah kepada wife yang tersayang yang melayan kegilaan saya. Okay. Jadi saya fikir masa tu, tak boleh ni. Bila saya check kat doktor, bila saya pergi, masa saya sakit jantung tu, masa saya rasa saya sakit jantung tu, saya pergi klinik, saya buat ECG. Doktor buat ECG, tekak tu kan, normal. Dia kata okey je ni, awak ni tak ada apa-apa ni. Saya kata takkan doktor tak ada apa-apa. Dia kata saya doktor ke awak doktor? Doktor cakap dia dah memang dia kata memang tak ada apa-apa, okey, normal je. Blood pressure cantik. Saya ni atlet sukan, memang selalu sukan. Macam Dr. Jamal tanya dia lah, kayu basikal kan dululah. Sekarang ni makan lagi senang. Kayuh macam ni lagi senang daripada kayuh macam ni. Okay. So
Jadi bila saya rasa macam tu, something wrong. Jadi saya fikir macam ni, okay, kenapa rasa macam ni ya? Macam something wrong, yang benda yang tak betul. Kena, bila saya cek jantung saya tak sakit. Jantung saya tak sakit. Kenapa tak sakit? Maknanya bukan nak sakit. Dia macam seolah-olah kita macam nak confirm betul tak sakit. Saya sampai pergi IJN bayar RM500. Saya pergi IJN bayar RM500 buat stress test, lari atas treadmill tu kan. Masa dekat IJN tu doktor tu cakap, awak pastikan awak lari sampai awak kena heart attack. Boleh. Doktor tu cakap macam ni, okey, ni ada 2 orang doktor dekat IJN. Kali ni kita buat stress test. Awak lari atas treadmill ni, kita buat beberapa peringkat sampai paling laju. Kita nak cuba jadikan stress test. Nak suruh awak kena nak suruh awak kena heart attack. Jadi saya pun lari sampai maksimum, tak kena heart attack. Jadi okey je. Dia buat ujian blue lah apa semua, dan result darah apa semua cun. IJN pun cakap cun. So saya pun duduk, okey, apa sebenarnya ni? Apa sebenarnya kegilaan yang jadi ni? Ini dia bukan dia dah ni. So saya pun study lagi, baca. Rupanya barulah masa tu saya perasan jerk ni dia ada kaitan dengan anxiety. Masa tu saya dapat ayat tu, yang saya jumpa quote tu, doktor tu cakap, otak pertama manusia ni, otak kedua manusia sini. Sini tak betul, kita jadi sewel. Sini tak betul pun kita jadi sewel. Okay. So itu sebab dia. Jerk ni dia ada efek kepada perangai kita. Kita akan jadi overreacting. Kita panggil panic attack. Kita cepat panik, kita cepat risau, cepat takut. Dan dia memang gila. Dia ialah satu kegilaan. So sangat kesian kepada orang-orang yang kawan-kawan atau saudara mara korang yang ada benda ni tapi korang tak tahu. Macam wah saya tu, nasib baik dia jenis layan. Dia kata okey jom pergi, tak apalah check. Tapi kalau yang jenis tak tahu, kau ni apa, tak ada benda, doktor dah cakap okey, silat-silat dia cakap ini buatan orang ni, pergilah check pula, pergi kat Bomong apa semua kan. Bukan salah, check lah, kita ikhtiar kan, kita ikhtiar macam-macam lah. Tapi kita tak cuba cari punca dia, solve dengan menyesat, dengan cari punca dia. Jadi GERD ni dia memang akan menyebabkan kita gila. Dan bayangkan orang yang tak tahu nak fight benda ni, dia akan kemurungan, dia akan jadi gila betul. Dia akan jadi gila, dia akan kemurungan, dia akan stres yang sangat amat sangat. Jadi macam Norisma ni cakap tadi kan, memang siksa kot kena GERD, jadi stres seorang-seorang sebab rasa nak muntah tapi muntah tak keluar. Dia GERD tu sebahagian dia ada macam-macam lagi dia punya gila dia tu kan. Tengok ni lagi Norisma cakap apa. Okay lah tu, kita punya panik siap beli pregnancy test. Ingatkan pregnant. Nasib baik aku tak beli pregnancy test. Kalau aku beli pregnancy test untuk aku, memang lain macam. Okay. Jadi so ada aku terangkan dalam video-video aku sebelum ni, macam mana aku handle mental yang problem. So apa yang aku nak share dengan korang ni ialah, pertama sekali objektif ialah GERD, macam mana nak solve GERD. Kedua ialah bila korang kena anxiety ni, anxiety attack, panic attack, macam mana korang nak solve. So yang pertama sekali GERD tu tadi, kita kena solve GERD tu dulu. Okay, GERD tu dulu GERD dulu kita solve. Okay, ada banyak level GERD. Okay, ada banyak level GERD. So aku nak bagi tahu korang, kalau GERD korang level aku, level awal, okey, korang boleh guna teknik yang aku cakap ni. Macam aku kena ni lah, level awal. So apa maksud aku level awal, level tak awal? Kau tengok kat gambar ni. So belah kiri tu ialah normal. Okey, nampak sphincter tadi, ada diaphragm kan. So semua ngam lah perut kita tu, belah kiri dia tu kan. Belah kanan ni, hiatal hernia ni kan, hiatal hernia ni ialah orang yang kena GERD dah lama dan keradangan itu menyebabkan dia punya esophagus tu dah bengkak-bengkak dah. Esophagus dia dah bengkak-bengkak dah. So dia ada hernia pula, dia ada kebengkakan, ada
inflammation dah dekat dia punya esophagus tu, menyebabkan sphincter tu tak boleh nak tutup dah. So level ni korang tak boleh pakai dah aku punya ni. Aku punya tips ni korang dah tak boleh pakai. Kalau korang dah ada level hiatal hernia ni, dah tak boleh. Kalau korang level baru-baru nak kena sikit-sikit kan, sekali-sekala, seminggu sekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali kena, sebu-sebu ni, atau tiap-tiap kali makan kena sebu, mungkin korang boleh guna lagi lah teknik, tips yang aku akan bagi ni. Okay, jadi apa aku buat? Mula-mula kita nak solve ni, nombor satu ialah GERD. Sebab GERD punca dia gila tadi tu, punca dia semua ialah GERD. Jadi kita kena solve GERD tu dulu. Okay, macam mana nak solve GERD? Yang video aku cakap tadi, aku tambah asid dalam makanan aku. So aku minum cuka apple pagi dengan petang, pukul 6 pagi dengan pukul 6 petang, dua kali. Aku kurangkan, aku stop makanan pedas, aku tak makan pedas, aku tak makan benda berminyak sangat, aku makan benda yang air-air je macam ikan singgang lah, apa semua, nasi makan sedap. Lepas tu pagi, pukul 6 pagi aku bangun, aku akan letak dalam 2 sudu plastik elok pakai sudu plastik sebab cuka ni dia acidic kan. Jadi bila dia kena besi dia dah ada. Adalah orang cakap dia ada respon lain lah, tukar dia punya composition apa. So okey lah, kita pun tak tahu sangat, jadi kita dengar lah orang cakap. Kita pakailah sudu plastik, bukan susah pun nak cari. Sudu plastik 2 sudu. 2 sudu dalam tu campur dengan air sejuk, minum. So lepas tu aku pergi jogging. Jadi perasaan bila kau cuba, kalau kau tak pernah cuba apple cider vinegar ni, bila kau makan, kau akan rasa dia panas dekat sini. Kau akan rasa takut. Kalau kau tak pernah cuba, kau akan rasa takut, dia rasa panas. Apa macam pedih, macam bukan pedih tak dia. Kalau kau pedih, dia pedih sampai sakit. Dia tak ada sampai macam tu. Dia tak ada. Dia macam lain macam kan. So kalau dia macam tu, itu okey. Tu memang asid tu nak masuk lah tu. So jangan takut. Kan nanti kejap lagi korang try kan. Uish, apa dia rasa macam ni? Selagi korang tak meraung, tak apa. Kalau korang nak sakit, tu dah tak boleh lah. Mungkin korang ada ulcer ke, dah ada luka kan. Macam tu tak boleh lah. Tak boleh lah makan cuka tu. Tapi kalau kau rasa dah rengat-rengat sikit-sikit je tu kan, tu tak apa, minum. Dan kau bukan minum dia teguk macam tu je pun, minum dengan air. Lepas kau minum dengan air, kau kena komong-komong. Kasih clear cuka tu, jangan duduk kat dalam mulut. Sekejap lagi gigi kau semua settle. Kita pasal tu yang kita minum air. Tengok air aku. Aku buat 3 beg kot. Green tea campur dengan lemon. Sedap. Kelak-kelak. Sama-sama. Okay. Jadi aku minum cuka apple tu pagi, pukul 6, aku letak 2 sudu. Lepas main subuh kan, letak 2 sudu, campur air sejuk, minum. Lepas aku pergi jogging. Petang balik, sebelum makan malam, aku minum cuka apple. Sama juga, aku minum yang tu juga. Lepas tu baru aku makan malam. So aku amal. Aku dah lupa. Lepas tu aku dalam sebulan 2 bulan, aku sampai macam dah lupa dah sebenarnya aku ada GERD. Sebab dia tak kena. Alhamdulillah dia tak datang attack dah. Dia tak kena dah. So aku macam aku dah tak ada. Kan? So memang tak ada dah rasa tu. Dia rasa macam kemas je. Kalau aku makan pun kemas. Jadi sama ada aku dah makan kurang, ataupun aku dah tak tidur menerap, aku tidur mengiring. Sebab perut kita dia macam bentuk macam ni, dia pergi ke sini kan. Dia macam ni, esophagus tu, lepas tu dia ke sini. Jadi kalau dia ke sini, aku punya fikir lah. Kau jangan ketawa pula, doktor-doktor kan. Ada doktor ni kan, dia ketawa aku ni. Lepas tu perut kita macam ni, dia macam ni. Jadi aku fikir kalau aku tidur mengiring macam ni kan, dia akan naik balik kat tu. Tapi kalau aku mengiring macam ni, dia akan bertakung cakap. Jadi aku sentiasalah mengiring ke belah kanan. Tapi sunnah Nabi pun suruh tidur mengiring belah kanan. So aku tidur lah ikut sunnah ni. Aku ni sunnah. Dia tiap hari aku tidur macam tu. Tidur mengiring belah kanan. Masuk tangan bawah bantal, tidur macam ni, mengiring macam ni. Jadi supaya perut aku kedudukan dia macam ni. Agaknya memang Nabi suruh tidur macam tu sebab
Sebab tak nak bagi asid tu keluar lah kot. Kita tak tahu kan hikmah dia. Dia tidur macam tu, mengiring. Dah tak kena dah. Start. Sama ada aku, sebab aku tidur mengiring, aku dah tak menerak, aku makan kurang, campur pula aku dah ada minum cuka apa tu, combo tu semua, aku tak kena dah attack GERD tu. Tapi aku punya gila ada lagi. Aku ada lagi. Jadi bila aku gila ni, aku fikir ini nak kena settle juga. Sebab apa? Aku tak tahu aku betul-betul sakit jantung ke atau aku sewil. Okay, dia dalam GERD punya anxiety ni, dalam GERD punya anxiety, panic attack ni, benda yang paling penting korang nak kena tahu ialah korang kena sedar korang kena GERD dan korang ada anxiety. Tu nombor satu. Kalau korang tak sedar, korang denial, cakap aku tak ada benda, okay, korang takkan boleh solve problem ni. Kalau korang sedar aku ada GERD dan aku mungkin ada anxiety attack, jadi apabila kegilaan tu sampai, bila sewil tu sampai, orang yang sedar dia ada anxiety dan dia ada panic attack, dia akan macam okay, stop, kita fikir dulu nak buat apa. Itu je beza orang yang sedar dengan orang tak sedar. Orang tak sedar dia akan macam mana ya? Ya apa nak jadi ni? Aku tolong hantar aku pergi hospital. Macam aku dululah. Macam aku dulu. So kalau kau sedar, kau akan macam okay, aku ada GERD dan aku mungkin ada anxiety attack dan mungkin ini ialah anxiety attack, kan? Jadi kita kena bertenang dan kita kena handle sewil ni. Tapi masalahnya, kau kena tahu kau ni betul-betul anxiety ke atau kau ni tengah ada heart attack. Tu benda, dua benda tu, kan? Jadi sekejap Bu Najma, macam ambil ayah punya tester tu dengan ni sekali. Dengan ni ada dalam stetoskop. Aku nak buat keluar semua kereta aku. Aku lupa pula nak prepare benda-benda tu. Okay, so kita nak kena tahu. Aku fikir masa tu lah, okay, aku kena tahu membezakan aku ni memang heart attack ke atau aku tengah gila anxiety, kan? Aku kena tahu benda tu. Jadi aku, apakah cara dia aku nak buat? So first kali ialah bila aku rasa aku sesak nafas. Cakap asal oksigen macam tak cukup ni. Aku pun tengok tangan aku, tengok color kuku kan, merah lagi, tak biru pun. Kalau orang tak cukup oksigen, dia akan macam biru kan. Okey, je tangan aku ni. So nombor satu, aku cuba meyakinkan otak aku okey. Okey ni. Tapi sesak nafas lagi kan. Sesak nafas lagi. Sesak nafas tak boleh tarik ni. Apa hal ni? Kan? Apa hal? Thank you. Asal sesak nafas ni? Jadi bila aku fikir macam tu, aku kena cari cara macam mana aku nak detect sesak nafas ni. So aku buat apa tau? Okay, aku cakap orang yang sesak nafas tak cukup oksigen, aku tahu dia tak boleh continuously bercakap. Dia akan tarik nafas sebab dia tak cukup oksigen. Jadi aku reka satu cara, iaitu aku kira sampai 20. Aku tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Aku cakap kira sambil bercakap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey je. Tak ada putus nafas pun. So ini cara aku cari indikator tu. Macam mana aku nak detect antara aku ni betul-betul tengah sesak nafas ke ataupun aku tengah tak betul lah, kan? So jadi bila aku tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20 tak putus pun, kan? Aku cakap okey, kalau orang dia sesak nafas dia akan macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu orang sesak nafas, kan? Kalau kau boleh kira 20 sampai habis, tambah sampai 50 pun boleh, tu bukan sesak nafas. Jadi benda ni penting. Ini benda untuk kau differentiate, membezakan kau gila ke, kau sewil ke, atau kau tengah
Betul-betul sesak nafas. Untuk orang yang ada anxiety dengan panic attack, benda ini sangat crucial. Tak kira lah kau anxiety atau panic attack sebab kau punya nicotine withdrawal ke, ataupun kau sebab kau GERD ke, ataupun kau memang ada anxiety. Benda ni boleh pakai, tips ni boleh pakai. Kau nak kena tahu kau tengah sewel ke. Aku panggil sewel senang, sebab kalau gila tu memang dah gila. Tu gila, orang gila. Aku tak nak panggil benda tu gila, aku panggil sewel. Generasi baru aku tak tahulah tahu ke tak sewel tu apa. So sewel dia macam kau tengah risau gunsing lah kan, tengah tak betul fikiran kau. Jadi bila nafas aku okey, aku tahu ini tengah sewel. Jadi apa aku buat? Aku pun, tapi aku tetap rasa ni, aku tetap rasa sesak nafas. Macam mana aku nak sort? Dia masuk part 2 pula. Part 2 disebabkan aku sentiasa takut, aku pun buka lah Shopee. Aku Shopee. Lepas tu aku belilah benda ni. Apa tak hidup lah ni. Kan? Dah lama dah tak hidup lah. Mana habis bateri agaknya. Ni benda ni dipanggil SpO2 meter. SpO2 meter kalau dekat hospital biasa pakai kan, dia check kau punya oksigen kan. SpO2 meter. Jadi aku belilah benda ni. Sebab apa? Sebab nak melayan kegilaan aku. Korang belilah benda-benda yang boleh menenangkan korang. Tu je aku punya cakap. Aku tahu orang akan ketawakan kau, mungkin family kau akan cakap kau ni sewel kan. Tapi ini benda yang boleh menenangkan kau. Dan dalam rawatan dan ke arah menuju kesedaran anxiety, benda-benda macam ni sangat penting lah bagi aku lah. Kongsian aku lah ni penting. Kau nak ketawalah. Ni penting bagi aku lah masa tu. So bila aku rasa sesak nafas, aku buat keluar, aku pasang, aku tengok nombor ni 99-98%, aku tahu oksigen aku cukup. Aku nak takut apa Regine? Oksigen kau 98%, oksigen kau 98%. Okey, tahan nafas. Turunkan dia sampai 97. 97. Nafas laju. Naik balik 98-99. Okey lah. Aku punya paru okey, boleh function macam biasa. SpO2 meter. Sekiranya korang ada sewel macam aku, belilah benda ni. Beli murah dia dalam RM90 kot dekat Shopee. Pakai bateri. Ni aku rasa bateri dia dah mampus ni. Tak boleh hidup. Kita boleh tunjuk keluar gambar ombak tu kan, tik. Dan bateri dia tak ada. Dia pakai bateri kecil. Okey. Jadi kita keluarkan dia sebelum dia pula kena GERD kat dalam ni, keluar asid pula. Bateri tak boleh simpan lama-lama dalam device. Kalau dia dah mampu kau keluarkan. Kata tak nanti kalau kau tak pakai pun kau keluarkan bateri. Sebab apa? Kata tak dia keluar asid dia. Nanti benda ni pula kena GERD, keluar asid mampus, dia pun jadi sewel. Okey. Ni benda ni SpO2 meter. SpO2 meter. Kau search dekat dalam Shopee. SP02. SpO2 ataupun oksigen meter ke oksigen meter. Dia panggil SpO2 lah. Okey. Tu. So selesaikan masalah kau. Apa aku cakap tadi? Mula-mula kau kena settlekan GERD dulu. Carilah macam mana nak settle GERD. Aku punya untuk orang yang ada GERD awal, peringkat awal yang baru pedih-pedih hulu hati, kau amalkan buat macam aku. Kalau kau nak cuba buat makan cuka apple. Minum pagi pukul 6 pagi, pukul 6 petang, minum air sejuk. So dia tambah acidity dalam perut kau. Kalau kau makan daging, lepas kau makan kau minum juga. Sama. Macam aku pergi kenduri kan, balik kenduri aku gerak segelas. Okey, kita tengok komen. Sabik Nur Rahim, saya ingat video lama Abang Regine dalam grup FB pasal SpO2 dan stetoskop. Kita lagi cerita stetoskop tu, ada juga orang yang tengok. Okey. Boleh guna plastik bag juga untuk sesak nafas tu. Tarik embun macam orang segam. Ya, panik masa sesak nafas sampai jari kita mengganggu. Okey. Aku terima kasih Norisma. Memang betul. Kalau korang kena benda ni, korang akan, kalau ahli family korang kena benda ni, korang akan tengok dia macam okey, mula-mula kau takut. Mula-mula kau takut tengok dia, kau bawa dia pergi klinik. Bila doktor cakap dia okey, lepas tu dia kena lagi sekali.
Dia kena sekali lagi sampai dia tangan macam Norisma cakap ni lah, sampai mengikut sampai macam tak cukup oksigen betul kan. Tapi bila pergi hospital okey. Jadi nombor satu, sekali kau takut. Kedua, kau takut lagi, kau bawa lagi dia pergi hospital. Kali ketiga, kau bawa lagi dia pergi hospital. Kali keempat, kau dah menyampah dah kan. Kau cakap apa hal ni, kau asyik okey je kau ni lah, something wrong. Lepas tu kau start pergi berubat kat kampung pula kan. Lepas tu tukar bomo. Lepas tu dah mulalah kau tuduh siapa-siapa, jiran kau lah, nenek kau lah, pakcik kau lah, orang sebelah rumah kau lah, hantar benda lah, kau punya customer lah. Habis semua kau tuduh dia buat apa? Buat kau macam tu kan. So jadi sebenarnya settlekan GERD. Lepas tu cari sedar. Kau kena sedar macam mana nak differentiate. Sedar kau ada GERD, atau nombor satu, sedar kau ada GERD. Sedar bila kau ada GERD, kau boleh sewel, kau boleh kena anxiety dan panic attack. Kesedaran ni akan menyebabkan kau faham yang nombor tiga ni lah, maknanya cari solution untuk lawan, untuk fight dia. Sewel ni kau kena lawan, kau jangan layan. Tolong, ramai sangat patient sakit GERD ni, dia layan gila tu. Janganlah layan. Kau kena lawan. Lawan dia ialah dengan cari reality. Kau kena bezakan reality dan fantasi. Fantasi dia apa? Fantasi dia ialah kau sesak nafas. Reality dia apa? Kau tak sesak nafas. Reality dia. Macam ni kau nak tahu reality dia? Buat macam aku tadi, kira sampai 20. Reality, tak sesak nafas. Okay. Dan bila kau rasa tapi bila kau dah buat, kau dah sedar kan, kau okey, SpO2 meter pun tunjuk oksigen cukup, tapi kau masih ada feeling tu. Buatlah macam yang ni. Ni pun aku ajar ni, Norisma. Aku memang ajar orang buat macam ni. Ambil plastik bag, buat macam orang isap gam. Buat dalam 1 minit, 2 minit, kau nafas dulu. Lepas tu kau tak nafas. InsyaAllah puas. InsyaAllah lepas tu puas. Jangan isi gam pula kat dalam. Kalau kau isi gam, lepas tu kau terbang. Lepas, I believe I can fly. Mampus. Aku pernah hisap gam, aku tahu. Aku pernah hisap gam dulu. So aku tahu apa dia punya feeling. Apa dia punya feeling dan apa benda yang karut budak-budak dia main hisap gam ni cakap. Dia macam ada magic tu. Dia macam tahu. Kau boleh nampak tangan kau. Kalau kau khayal kau macam kau nak keluarkan api kat tangan kau, push, kau akan nampak api. Jangan cuba pula lagi aku cerita macam ni. Hari tu aku dah buat posting ni pasal hisap gam kan. Ada orang report pula Facebook, blog aku. Blog bukan blog aku, blog posting tu lah. Sebab dia kata mengajar orang hisap gam. Sebenarnya aku bukan nak ajar orang hisap gam. Aku nak ajar kau orang untuk kenal. Kalau anak kau hisap gam, kau tahu macam mana kau nak detect ke tu. Senang cakapnya lah. Mula anak kau bau gam, dia hisap gam lah tu kan. Bila dia bercakap engkau bau gam, hisap gam lah tu. Okay. Hatif cakap apa? Pakai smartwatch yang boleh monitor heart rate membantu juga. Boleh. Betul juga. Cumanya mahal. Mahal. Tapi baguslah dia sentiasa duduk kat tangan kan. Dia duduk kat tangan, kau boleh tengok heart rate. Tapi tu heart rate tu heart rate, tu jantung kau. Dia bukan cek oksigen kau. Yang aku pakai tadi tu SpO2 meter ni, dia cek oksigen kan. Heart rate kau tengok jantung kau punya rentak apa semua. Baguslah ada kan. Tapi itu kalau kita ni kalau kita ada masalah, kita rasa sakit jantung pula. Okay. So keduanya ialah orang sakit jantung. Macam Atik cakap tadi lah kan. Sampai ke bulan lah kita. Ya sampai ke bulan. Kalau hisap gam sampai ke bulan lah. Okay. Sabit cakap, terapis saya ajar deep breathing. Dia kata kalau boleh tahan nafas kira sampai 16, maknanya kita okey dah tu, tak ada. Betul lah. Aku dulu tak ada pergi jumpa terapis pasal ni. Ini semua aku reka sendiri je. Aku sebab apa? Okay. Dia bila kau jumpa doktor, kadang-kadang aku tak tahulah kau macam ni, kau dengar dia cakap, kau percaya dan kau amal, tu satu benda yang bagus lah. Aku ni jenis, kalau aku tak percaya orang yang cerita tu, aku nak tahu kenapa. Aku nak tahu kenapa. Jadi bila aku tanya, kau cakap aku tahan nafas, kenapa nak suruh tahan nafas? Apa reaksi dia? Apa benda yang kau nak cari dalam badan secara klinikal ni aku nak dengar.
Itu aku punya style. Jadi kadang-kadang bila orang budak tu cakap, mungkin terapis tu cakap, oh kita kena tahan nafas, ini latihan je. Aku tak puas hati dengan jawapan macam tu. Sebab tu aku cari solution aku sendiri. That's why bila aku jumpa sendiri lah yang kira sampai 20 tu kan. Aku tak tanya siapa pun, tak ada tengok kat mana-mana pun. Okay. Aku nafas dalam plastik macam orang Instagram. Ya sama. Aku pun sama juga sekejap. Okay. Kedua, gila yang kedua ialah yang paling kritikal sekali ialah sakit jantung. Kau rasa kau sakit jantung. Apa susah jantung aku rasa lain. Tiba-tiba kau rasa macam ada tegum. Kau rasa macam kau tengah bersukan, tiba-tiba kau rasa macam paru-paru kau jatuh ke, collapse ke, kau rasa macam macam tu kan. So, apa susah jantung aku rasa macam ni lah. Tak nak berhenti. Tu masa ni yang macam Hatif cakap tadi, kalau ada smartwatch kau boleh tengok berapa heart rate kau. Jam aku ni pun aku ada heart rate juga. Jadi aku boleh tengok heart rate aku berapa kan pada waktu tu. Sebab apa? Kalau dia terlampau tinggi, yang kau kena tahu, kalau heart rate kau tinggi dan tak berhenti-henti, kau boleh kena cardiac arrest. Kau boleh kena jantung tak berhenti, kong. Jadi kau kena heart attack lah, cardiac arrest. Macam orang yang bersukan gila-gila tu kan, dia semua bukan atlet kan. Kau dulu bukan atlet, daripada kecil kau bukan atlet. Lepas tu kau tiba-tiba sampai separuh umur kan, kau tiba-tiba dapat kesedaran kau pun nak berlari ataupun kau nak makai basikal. Lepas tu kau kayu gila-gila, jantung kau tak ada bina untuk terima stres yang macam tu. Lepas tu dia kena cardiac arrest. Tu yang pingsan ataupun mati tu lah. Jadi kalau kau nak bina jantung kau kena buat interval training supaya jantung kau biasa. Aku daripada kecil aku atlet. Daripada aku sekolah menengah aku pelumba basikal semua kan. Jadi jantung dah train lah. Jadi sebab tu bila aku boleh buat yang sukan yang hit tinggi-tinggi lah. Jadi bila aku rasa jantung aku lain macam, benda tu ialah benda yang pelik lah. Sebab aku tahu jantung aku boleh pergi jauh, boleh pergi kuat, tapi aku rasa pelik. Apa ni? Tak nak berhenti. Tinggi sangat ke? Dah start lah nak calculate lah. So gila aku rasa sakit jantung ni ialah, pertama sekali kau kena pergi check. Nombor satu, bila kau suspect kau, walaupun kau tahu dah kau GERD, walaupun kau tahu dah kau ada GERD, kau tahu dah kau ada anxiety, bila kau rasa kau sakit jantung, kau pergi buat ECG dulu. Kau pergi klinik, pergi buat ECG dulu. Doktor cakap awak okey, tak apa, balik. Nanti kau kena lagi sekali, kau pergi lagi sekali buat ECG lagi, check lagi. Kalau doktor cakap awak okey, balik. Kena lagi sekali, kau rasa lagi, kau pergi lagi buat ECG lagi. Tak apa, 3 kali tak apa. 3 kali kau check, doktor cakap betul, awak ni tak ada benda-benda, awak okey, normal. Okey, barulah kau boleh yakin. Kalau kau tak yakin lagi, buat macam aku, pergi IJN buat stress test. Wah, lari. Doktor IJN pun cakap awak okey, nak result okey. So aku tak puas hati, aku beli ni. Okey, benda ni kelakar. Kuat bunyi. So aku beli benda ni dengan alasan konon-kononnya kita belilah untuk anak aku lah, untuk cakap kat orang aku, kita beli untuk Najmah lah, anak perempuan aku kan. Dia suka main-main dengan dia. Padahal aku nak beli untuk aku. Aku nak dengar jantung aku sendiri. So jantung aku bunyi lagi. Jantung aku bunyi lagi. Bunyi. So aku beli benda ni untuk melayan kegilaan aku. Aku beli untuk aku punya jantung masih berbunyi. Aku nak tahu benda tu je. Berbunyi lagi kan. Berbunyi lagi. So kau memanglah gila ke apa? Kalau jantung kau dengar kalau jantung kau dah tak berbunyi, kau pun dah tak boleh sempat nak pasang benda ni lah, nak dengar. Tak ada dah. Goal. Syahibul hikayat wal puluk wa duriani, settle sadaqallahu azim. So tapi kenapa aku beli? Macam SpO2 meter tadi juga, aku beli sebab aku nak puaskan hati aku. Kau kena berpegang pada realiti. Aku beli benda ni sebab aku nak tahu realiti dan fantasi. Sebab tu aku beli. Apa saja alat yang kau boleh guna untuk meyakinkan kau bahawa ini adalah fantasi, bukan realiti, kau belilah. Kau layanlah. Sebab itu adalah treatment kau. Belilah, layan. Aku pun beli layan dengar. Ada bunyi jantung aku. Memanglah ada. Aku hidup lagi bunyi lah.
Oh, okey. Aku rasa senang hati, aku lega, tak apalah aku beli benda ni pun. Kan, yang kau nak ketawa lah. Ni ada barang aku. Kan, aku ada SpO2 meter, aku ada stetoskop, aku ada apa benda lagi? Aku ada satu benda lagi aku ada. Aku ada blood pressure yang letak kat arm yang dekat lengan kan macam gelang. Aku ada yang tu, aku ada yang normal punya. Okey. So lepas kau dah buat ECG, kalau kau rasa okey, bukan, kalau doktor cakap kau okey semua dan kau masih lagi berdebar-debar, okey, dia ada cartridge massage. Kau massage tengkuk kau ni. Tapi cartridge massage ni baik-baik sikit. Kalau orang low blood pressure, kau buat ni, pengsan kau. Cartridge massage ni dia fungsi dia ialah untuk menurunkan degupan jantung. Dia kosok kat sini. Cartridge ni kat sini. Tak buat sebelah-sebelah lah, jangan buat dua-dua. Buat dua-dua kau memang boleh pingsan tau. Doktor cakap kat aku. So ni doktor, yang ni doktor ajar aku. Dia kata okey, urut ni, urut macam ni. So kalau heart rate kau tengah tinggi, dia boleh jadi turun. Carotid massage nama dia, carotid massage. Kau search lah dalam Google, carotid massage. Okey. Tengok apa lagi. Masa aku kena panic attack tu, heart rate aku melonjak naik ke 180. Padahal masa tu aku tengah baring nak tidur. Okey hati, aku tanya kau. Heart rate kau melonjak naik ke 180 sebab kau panik tengok heart rate kau naik ke? Sebab kau mula-mula kau rasa debar. Macam ada debar sikit. Lepas tu kau tengok heart rate kau naik kan? Lepas tu kau panik tak? Asal naik? Makin dia naik. Kau faham tak? Aku pernah kena benda ni. Makin naik. Sebab kau tengok, kau takut lah. Jadi bila kau takut, kau makin takut. Makin dia naik, makin berdebar. Jadi aku kena macam tu lah. Aku rasa lah. So aku rasa mungkin kau pun masalah yang sama. Itu bahaya. Bukan bahaya lah, macam heart rate monitor ni dia bagus lah. Sebab kau boleh monitor dengan syarat kau kena pandai kontrol panik kau tu. Kena pandai kontrol. So macam aku tu, bila masa aku kena tu, aku tenangkan, aku buat breathing. Ada satu cara lagi nak dropkan heart rate, ialah tarik nafas, tahan, lepas tu hembus macam tiup lilin. Tiup, dengar bunyi. Tiup macam tu sampai habis nafas, tarik lagi. Sampai habis nafas. Slow je lepaskan dia. So ulang-ulang. Ini ialah satu teknik untuk dropkan heart rate kau. Dropkan. Carotid massage, aku kat pernah dekat surau aku, tiba-tiba aku rasa heart rate aku naik kan. Urut. Dah macam benda duduk kat situ kan. Panik. Orang tengok aku, orang panik. Okay. Alright. Saya 3 kali ECG. Bagus. Dia yang penting kau confirmkan. Kalau pasal sakit jantung ni, confirmkan dulu. Confirmkan betul memang kau sakit, memang kau okey, tak ada masalah sakit jantung. Okey dah, tak apa. Jad, aku 2 bulan makan telur rebus dengan minum Nestum je. Lepas tu hilang jad GERD dan anxiety. Dah rasa okey, start makan kari kepala ikan, nasi lemak, kerang, semua aku bedal. Lepas tu sekarang jadi balik. Jad, dia macam ni. Kita makin berumur. So macam aku cakap tadi lah, asid perut kita tu makin lemah. Sekarang ni kau dah tahu dah kau lemah sebab apa. Kau kuatkanlah asid tu. Amalkanlah makan limau, air limau. Lepas makan kau minum air limau. Janganlah minum susu. Susu tak payahlah. Susu dia memang satu benda yang boleh trigger lah, susu. Siapa cakap tadi susu ada? Susu memang boleh trigger. Jadi tak payah minum susu. Minum je Nescafe O, kopi O. Aku pun kadang-kadang minum juga Starbucks kan. Latte dia tu yang ada susu kan. Belasah juga. Jadi memang terasa juga kadang-kadang. Tapi sebab dah sembuh, alhamdulillah lah. Tapi kalau orang yang masih lagi sakit, memang akan trigger. Dia tak apa. So
selesaikan punca. Apakah punca dia? Asid lemah, tu punca dia. Dan makan ubat-ubat yang macam yang putih tu kan, yang hilangkan rasa tu, itu sekadar selesaikan simptom. Macam Gaviscon, dia selesaikan simptom. Memanglah boleh legakan perut kau, tapi dia tak selesaikan masalah kau. Kau makan dia dulu untuk legakan kau, tapi kau kena selesaikan masalah dia. Apa punca dia? Punca dia ialah pinca perut kau dah lemah. Kenapa dia lemah? Sebab asid tak cukup, tambah asid lagi. So amalkan tambah asid. Jadi macam tu lah. Tu GERD dengan gila. Jadi aku nak korang faham, dia ada banyak benda. Sakit kepala, dia semua akan dia macam ni lah, bahasa senang dia. Kalau korang ni bukan pesakit GERD, aku harap benda ni dibagi kepada, di-share kepada orang-orang family lah. Kalau korang pesakit GERD, korang share video ni kepada family korang, family members, supaya dia tengok. Video ni akan ada dekat wall aku ni. Nanti lepas ni korang boleh share pada kawan-kawan tu, untuk dia faham. Bila orang ada GERD dan anxiety, dia boleh exaggerate, dia boleh melampau-lampau. Tu salah satu benda sewel dia tu, ialah dia melampau-lampau. Dan dia melampau-lampau semua benda. Kalau dia rasa sakit kepala, dia akan melampau-lampau sakit kepala. Bukan dia sakit kepala melampau, dia takut melampau-lampau. Sakit kepala dia tu normal. Kalau dia sakit sesak nafas tu sesak nafas normal, sebab kau naik tangga tapi kau rasa macam aku ada masalah ni. Kadang-kadang kau murung, kau rasa kau murung, lepas tu kau exaggerate murung kau tu, makin murung. So aku dulu ada juga sampai aku rasa murung juga. So macam mana aku lawan kemurungan aku? Aku berdiri depan cermin, macam aku pandang korang ni. Aku pandang depan cermin tu, masa lepas mandi kan, aku cakap kat cermin, engkau sihat, engkau kuat, kau gagah, badan okey, tak ada benda, normal, otak boleh fikir normal, kau tak sakit, kau happy macam tu. Aku cakap kat cermin macam ni. Macam mana kau tengok aku cakap ni kan dengan korang ni, aku cakap dekat cermin macam tu. Engkau happy, engkau tenang, kau tak ada masalah, badan kau sihat semua. Aku cakap macam tu dekat reflection aku. Ini cara nak lawan gila exaggerate ni. Okay, aku tak nafikan ada orang yang bila dia tahu dia ada GERD dan dia ada anxiety, dia guna benda tu untuk suruh orang faham dia. Aku macam ni, aku pun rasa nak lempang je sebenarnya. Dia guna benda tu untuk suruh orang faham. Kau kena faham aku ada anxiety, GERD. Kepala otak kau kan. Kalau kau orang normal, kau dengar dia tu, kau memang akan cakap bagi sekali baru tahu kan. Dia guna pula benda tu nak cakap kepada orang, aku ada anxiety, aku ada ni, mana boleh layan aku macam ni. Ambil kesempatan pula. Ada je perangai macam tu. Jangan tak tahu, ada. Tapi kalau kau sakit betul-betul, kalau orang yang jenis perangai macam tu, kau sakit je lah terus kan, sampai gila betul-betul kan. Aku cerita ni pada orang yang nak baik. Orang yang nak baik ialah orang tu dia sendiri nak fight benda ni. Dia sendiri nak fight. Benda aku cakap tadi, kau kena sedar realiti dengan fantasi. Realiti dengan fantasi kena sedar. Ini realiti, ini fantasi. Jangan campur aduk, jangan kau kena pegang benda yang realiti. Macam macam aku cakap tadi, SPO meter tu, beli stetoskop ni, beli apa, guna apa teknik macam pernafasan, tahan kira sampai 20 tu, supaya kita apa, aku tak gila, aku tak sakit. Kena confirm benda tu je. Bila kau dah confirm, kau tahu okey, aku memang tak sesak nafas, okey, aku ni memang tak ada masalah jantung, hari aku okey je, aku je duk fikir ni. So kau usahakanlah macam mana supaya kau jadi tenang balik. Macam aku, kalau aku rasa jantung ni, aku akan buat benda lain lah. Kadang-kadang aku rasa macam asal jantung aku rasa berdebar ni, aku pergi berlari. Supaya badan aku ni sama rate dengan jantung aku tadi. Dan kau nak berdebar sangat, aku bagi kau berdebar, aku lari, aku buat exercise sikit. Sekejap lagi dia tenang. Bila aku turun, tenang macam tu. Okay, kita tengok. Okay, sekejap. Kopi memang boleh sentuh aku tu. Okay,
Kopi memang kau tak boleh. Okey, aku alhamdulillah kopi boleh. Ada ramai aku dengar cakap kopi tak boleh. Dia orang trigger dengan kopi. Satu lagi petua, jangan baca posting dalam grup ni Ustaz, nanti trigger ke diri sendiri. Aduh, ni betul lah. Okey, dia macam ni. Aku pun dulu dalam grup ni, lepas tu aku keluar. Kenapa aku keluar daripada grup ni? Sebab orang dalam grup ni, dia tak nak cuba untuk fight. Dia masuk dalam grup ni untuk mengadu, beritahu je. Saya sakit, saya gini. Lepas tu yang penasihat pun semua adalah yang bagi tips kan, buat gini, beli ubat ni, makan ni, macam ni, dengan seller semua macam-macam. Seller ni paling hancur sekali lah. Kan? Dia masuk sebab dia nak berniaga kan. Macam-macam ubat segala benda dia suruh beli. Dan menjual pada orang yang sakit ni, aku rasa korang tak lah. Aku pun tak tahu nak cakap lah kan. Kalau korang tahu ubat tu memang betul-betul boleh tolong orang, kau jangan jual lah. Kau bagi tahu lah dia kan. Tapi ada orang yang masuk dan jual. Tak lah, aku pun tak ada jual pun ubat je kan. Aku pun tak jual. Kalau tidak lama dah aku packing balik apple cider vinegar tu, jual je kan kat online. Boleh lah orang-orang yang bila aku buat video-video, aku cakap dengan kau, ramai yang orang call, message aku, tanya, dia nak dengar sendiri daripada aku cakap untuk permasalahan dia sendiri, untuk permasalahan dia tu direct. Dia nak tanya, saya punya ni macam ni, saya punya ni macam ni. So aku kalau ada masa aku layan lah. Sebab aku tahu dia orang perlukan support untuk sihat. Maka sebab itulah aku sekarang ni buat fan club. Aku punya Facebook tu iamregime.com tu kan. Kalau korang boleh subscribe, nanti aku launch, korang boleh subscribe. Murah saja, RM4 saja sebulan, RM3.99 sebulan. Dan aku akan keluarkan session untuk fans sajalah. Mampus. Boleh lah RM4 bukan mahal. RM4 sebulan, gila. Aduh, sampai kau baik kau unsubscribe lah balik. Okay. Anxiety masih paling teruk. Masalah paling teruk, dia copy semua sakit lain. Betul je. Dia akan tengok macam Atif cakap tadi. Bila kau nampak benda tu, orang tu baca, dia akan rasa kat diri dia. Kan? Baca masalah saya ni gini. Lepas tu saya makan ni, lepas tu tiba-tiba saya makan ikan kembung. Lepas saya makan ikan kembung, tiba-tiba perut saya rasa macam tak selesa, rasa bloated sekarang. Kau pun, tadi aku ada makan ikan kembung. Aduh, dah Start sewe datang kan. Patutlah aku rasa macam kembung. Kan? Dia dah start exaggerate, melampau-lampau untuk diri dia sendiri. Betul macam Hati cakap tadi, tak boleh tengok orang lain. Kau boleh tengok, tapi bagi aku grup tu bahayalah. Kalau korang baru kena, korang baru tengah lagi dalam rawatan anxiety, cuba nak fight kegilaan dan kesewelan ni, korang masuk dalam tu, korang akan lagi teruk. So that's why aku keluar dan aku buat video aku sendiri. Dan siapa yang dapat manfaat, ambil lah manfaat. Siapa nak tanya, macam tu lah. That's why aku buat session malam ni. Ada orang yang nak tanya lebih detail lah kan. Silap-silap COVID-19 pun dia copy. Betul. Betul cakap kau. Kalau orang kena anxiety ni, kejap lagi kan silap-silap kan, pecah hidung dia, asyik nak pergi swab je. Asal rasa je, doktor tolong swab saya. Dia nak cocok je hidung ni, nak suruh rasa, nak check betul ke dia kena ke tak kan. Bahaya. Tahu tak apa, hati kena kental kat situ. Ya, betul. Yang tu selalu jumpa bang, Wan Zulkifli Majid. Jumpa apa? Yang mana? Yang macam mengaku tadi tu kan. Aku ni sakit, kau kena faham aku. Aduh. Okey, aku tahulah sebab kita aku bukan pesakit. Jadi aku faham sakit tu macam mana. Aku faham. Tapi kau jangan gunakan benda tu untuk suruh orang lain faham kau. Tak boleh. Kau kena sendiri. Kau dengan orang lain kena normal. Kan? Kau nampak, adalah beberapa kali aku tengah minum dengan kawan-kawan aku kan, tiba-tiba aku rasa macam gila tu. Aku datang, aku macam aku pesan kat diorang,
Kalau aku jatuh, kau buat CPR aku cakap macam tu. Kawan-kawan aku, kau kenapa? Tak ada apa. Tapi kalau aku tergolek, kau check jantung aku. Kalau tak bunyi, kau buat CPR aku cakap macam tu. So dia orang macam, Rejim, kenapa? Cakap tak. Jadi kenapa aku cakap macam tu kat dia orang? Sebab aku tengah rasa aku sakit jantung. Aku tengah rasa aku cakap, lama ni aku tengah minum air ni dengan kawan-kawan ni. Aku ni kena heart attack ni ke bukan? Aku nak check barang-barang tak adalah aku bawa stetoskop pergi kedai mamak kan. Jadi aku pun pesan je kat kawan aku. Aku cakap itu. Sama juga dengan orang yang kena anxiety yang tak boleh nak travel. Ada ramai kawan-kawan aku yang dia kena anxiety, dia takut nak travel. Kesian, terjejah kerja dia, terjejah dia punya pendapatan. Sebab apa dia takut nak travel? Dia takut nak duduk hotel seorang-seorang. Benda tu sama. Aku pun kena macam tu juga. Aku pergi hotel, aku macam aku duduk seorang ni macam kan. Bila aku travel untuk kerja kan, tak lagi kalau jadi apa-apa macam mana ni. Jadi aku buatlah prevention move. Aku call kawan aku, Kelvin lah, kawan aku Chinese kan kat Penang. Cakap, Kelvin, esok pagi kau bangun tidur, kau call aku. Kalau aku tak jawab, ni nombor bilik aku. Aku mesej dia. Ni nombor bilik aku, tingkat berapa semua aku mesej dia. Kalau aku tak jawab, kau tolong cari aku kat sini. Aku, why, what happen? Kenapa? Dia cakap, tak apa, aku just nak bagi tahu kau tu je. Kalau aku jadi apa-apa lah, aku macam ada rasa tak selesa sikit. You okay ke? I nak bawa you pergi hospital. Dia cakap, tak payah. Aku just bagi kau info ni je. In case aku tak responsif esok, kau boleh cari aku kat bilik nombor ni. So aku bagi tahu, aku buat prevention move macam tu. Tapi aku pergilah travel, jangan sampai tak pergi. So kita kena cidik sikit lah kan, kena fikir macam tu lah. Okay, saya kenal Abang Rejin dalam grup tu. Okay, terima kasih. Okay, saya kenal Rejin ni sebab dia tu jadi tutorial macam mana nak guna Macintosh G3. Masa tu dia remaja lagi. Rambut panjang belah tengah. Wala, sekarang aku dah tak kerti guna Mac lah. Lama nak guna PC. Kena beli jam yang ada heart rate lah lepasnya. Betul. Kalau kau jenis yang sakit jantung punya tu, gila sakit jantung tu, belilah jam heart rate tu. Apple Watch lah. Aku cadangkan beli Apple Watch. Apple Watch ni kau jatuh pun dia detect. Kau jatuh, dia akan detect dan hantar mesej pada kau punya family cakap kau jatuh. Dia orang detect kau jatuh. So banyaklah benefit dia. Mahal, tapi kalau kau sewil, kau belilah benda-benda macam tu. Alright. Apa lagi? Gila sesak nafas, gila sakit jantung, gila sakit otak. Gila sakit otak ni ada, ni tahu macam pening kepala kan. Pening kepala, aku pernah ingat aku ada kanser otak lah. Macam aku rasa nak pergi MRI lah cakap. Kalau lah kau rasa MRI tu boleh meyakinkan diri kau bahawa kau tak ada benda tu, buatlah. Aku ada beberapa kali aku buat blood test. Doktor pun tanya aku cakap, bila aku buat blood test, aku cakap, doktor, saya nak CA marker, CA 19.9 cancer marker kan. Lepas tu ada beberapa marker-marker lain yang aku ambil. Doktor cakap, awak ni ambil benda ni nanti kan awak jadi panik kan. Cakap, kalau saya ada, saya akan panik lah lepas tu. Tapi kalau tak ada, result saya akan okey lah. Tapi dia kata kadang-kadang nombor ni spike, mungkin sebab bukan benda yang betul. Nanti kan awak jadi. Saya kata, tak apa doktor, saya tahu. Saya boleh handle. Saya just nak legakan hati saya. Okay, so doktor buat lah. Bila buat blood test, tengok result okey, tak ada marker, okey, number semua okey. Okey lah, tenang lah kan. So apa saja benda yang boleh menenangkan kau, tidak menggilakan kau, buatlah. Kalau kau rasa buat CT scan boleh tenangkan kau, pergi buat CT scan. Tengok otak kau kan, doktor cakap tak ada apa, cantik, bersih. So okey lah, lega lah kan, macam tu lah. Okay. Norisma, ni lah semua pesan ketika Azhar. Kalau aku pensan cepat call Mambai kacik Steve tak tahu apa juga. Aduh. Betul. Macam tu lah, kita kena pesan lah kat kawan-kawan kita kan. So ada close friend kita yang kita dapat cerita, tapi kita cerita approach kawan-kawan kita tu kena betul lah. Jangan approach cakap aku ni ada penyakit gini ya.
Tolonglah memahami, bukannya tu. So kita cakap dalam fakta dan point base. Okay, aku ada anxiety ni menyebabkan kau sentiasa kau cakap macam ni ke kawan kau. Aku ada satu penyakit aku anxiety dan panic attack disebabkan aku ada GERD. Jadi panic attack ni dia akan melampau-lampau dan melebih-lebih dalam satu benda. Kalau aku sakit kepala, aku akan rasa aku kena kanser otak. Kalau aku sesak nafas, aku akan rasa jantung paru-paru aku dah tercabut. Kau cerita macam tu, jadi dia pun okey. Jadi kadang-kadang aku nak bagi tahu kau, bila aku beritahu kau something, suruh standby ke apa ke, kadang-kadang benda tu bukan berat sangat, cuma aku takut je. So untuk menenangkan aku beritahu kau supaya kalau jadi apa-apa kau tahulah apa yang aku cakap ni. Kita explain dalam bentuk macam tu, bukan dalam bentuk kau kena tahulah aku ni sakit. Ada yang guna macam tu nak suruh orang simpati kan. Kita bukan nak simpati, kita nak fight. Kita punya sewil ni supaya kita okey. Bila perut kita sembuh, insya-Allah lah, bila kau orang settle GERD tu, kau nak makan cukai apa semua kan. Kalau kau orang baru-baru kena macam tak kena hiatal hernia tu tadi, aku rasa kau orang boleh cubalah cukai apa tu, makanlah. Aku okey, cukai apa aku jadi alhamdulillah lah okey. So kalau kau orang cuba, kau okey, bila GERD ni settle, sini pun settle. Sini pun settle. Sini okey, kat sini okey. Insya-Allah. Kita cuba dulu. Aku dulu sampai nak buat kereta pun tak boleh, sekarang dah okey. Memang macam-macam. Memang GERD ni dia boleh pergi sampai ke tak boleh tidur, murung, tak boleh drive, takut tengah-tengah drive tu, macam mana kalau aku kena heart attack. Fikir macam tu. GERD anxiety ni penyakit 1001 rasa. Hanya gerdes mengenal gerdes. Betul lah, memang betul. Tapi kita paling penting sekali jangan layan. Nak ajar orang, nak ajar gerdes ni, jangan layan. Geda ni macam bengkung je, sebut geda aku ingat geda bini aku. Geda kan, bengkung kan. Norisma mesti tahu. Okay, aku suka minum green tea malam. Sebab green tea ni, kawan aku nama Tom Ramzul, dia ajar, dia cakap green tea dia ada calming effect. So bila kau minum, kau akan mudah lena dan tidur. So dia lebih tenang lah. Sebab tu aku minum green tea malam. Dan green tea ni dia antioksidan tinggi. Sebab tu aku boh. Bukan aku boh ni, bini aku boh. Tapi sampai 3 beg dia ni. Nak bagi kelak kan. Tak apalah, dia antioksidan tinggi. So minumlah. Okay, intermittent fasting membantu juga settle problem ni. Betul, intermittent fasting bantu. Cumanya bila kau puasa, perut kau asid dalam perut tu dia tak ada makanan masuk kan. Jadi dia kadang-kadang dia lapar. Kalau kau boleh kontrol tangan ni, jangan suak laju. Okey. Takut nanti bila dia lapar, ngak dia bloated, GERD balik. So kena imbang-imbang lah. Guardian of the Galaxy, mampus. Saya minum green tea tapi angin tenang saya minum. Okey lah. Kalau boleh chamomile boleh minum je. Alright. So macam tu. Tak ada orang yang nak masuk chat aku sembang apa? Sembang aku. Aku ingatkan ada lah orang-orang yang macam orang yang dah lama kena kan, boleh kongsi sikit, tapi tak apalah. So gitulah. Terima kasih kepada semua yang datang, yang join dan berkongsi. Kan, aku harap perkongsian pengalaman ni macam mana nak menghadapi anxiety ni boleh membantu korang sembuh lah. Sebab aku tahu sembuh tu memang memakan masa, dan aku memang harap orang yang dapat tengok video aku, yang dapat tengok sharing aku ni boleh memang sembuh. Dia tak ada produk yang boleh dijual. Aku tak ada nak recommend apa-apa melainkan cukai apa je. Kalau cukai apa pun aku pakai brand Braggs, BRAGGS kan. Aku pakai brand tu. Tapi sebenarnya apa cukai apa pun boleh.
Aku suka pakai Bragg sebab dia ada ibu cuka dekat dalam. Ibu cuka ni bagus. Dia kadang-kadang dekat botol tu dia tulis Wheat Mother. Wheat Mother tu ibu cuka tu lah. Macam segedak-segedak tu ibu cuka lah. So ibu cuka ni dia adalah dia punya komponen khasiat dia kalau dalam badan kalau ada lah. So cubalah. Cuka apple tu. Okay. Aku teh kain buh Lipton tak boleh. Aku try Ahmad tea okey lah, tak ada angin. Oh, okey. Oh, dia ada angin ya. Aku sebenarnya tak faham angin ni apa. Kembung ke? Kau kembung perut ke? Oh, okey. Okey, untuk orang yang ada GERD. Bila kau sebut angin mungkin sebab kembung kan. Kau kena tahu bila kita ada GERD, ada asid naik, kita ada candida. Kulat yang aku cakap tadi awal-awal tadi, kita ada candidiasis. Maknanya kita punya lidah ni ada keputihan. Kalau kau jeli, kau tengok kat belakang, kau sulung dengan lampu dah nampak keputih-putihan kat belakang tu kan. Putih-putih tu ialah kulat yang disebabkan ada asid naik dan asid duduk kat kita punya esophagus, so kulat tu infest kat situ. Kulat ni dia nak apa tau? Dia nak gula. Makanan dia ialah gula. Jadi dia akan minta gula. Dia akan buatkan kau rasa nak makan gula. Dan bila kau makan gula, dia pun dapat makanan. Bila dia dapat makanan, dia akan kentut. Bila dia kentut, kau punya usus dalam perut kau semua kembung. Sebab ada banyak gas. Jadi kau pun terkentut lah. Jadi dia kembung lah tu yang kau rasa bloated, kembung perut kan. Sebab apa? Usus-usus kecil kau tu semua dia ada angin. Sebabnya bakteria tadi tu dia kentut apa dia makan kan, dia kentut dia keluarkan gas dia lah. So kau pun ada kesendawa ataupun kentut lah. So tu salah satu sebab dia lah. Jadi benda paling bagus sekali lah jangan ambil gula. Bagi bakteria tu lapar. Setuju, janganlah yang buat benda boleh bikin kita happy, boleh lupa ketakutan malu. Betul. Typo teruk makan. Okay. Lagi satu, kena tahu apa yang boleh atau tak boleh makan. Macam produk ternesu, kafein, daging. Tapi saya makan je, tapi agak-agak lah benda macam tu. Betul. Sama lah, aku pun masa aku mula-mula start jaga makan sebab GERD ni, aku stop daging. Aku makan ikan je. Ayam pun aku tak makan, aku makan ikan je. Tapi sekali-sekala rasa nak makan sangat, makanlah. Nasi goreng USA ke apa tu, makan. Jadi kembung. Itulah sebab gas lah aku cakap. Yang penting kita make peace dengan diri kita sendiri. Terima hakikat sakit ni. Lepas tu cari jalan dan punca untuk menanganinya. Ambil masa betul. Kita kena cari. Yang penting aku cakap tadi lah, kau kena sedar dulu. Dia yang paling sedih sekali ialah orang yang tak sedar. Orang yang tak tahu dia ada GERD. Bukan dia tak tahu ada GERD, dia tahu dia ada GERD, tapi dia tak tahu GERD ni boleh menyebabkan anxiety. Jadi kesian lah orang macam ni. Aku harap sangat kalau korang dia jumpa orang-orang macam ni, share lah video-video aku kat dia. Suruh dia tengok semua video tu, supaya dia boleh sembuh lah. Kalau boleh bukan dia saja, kalau dia perempuan suruh husband dia tengok. Kalau dia lelaki suruh wife dia tengok, supaya dia faham apa yang berlaku pada orang ni lah. Alright, so aku rasa sampai di situ saja kita punya perkongsian malam ni. Terima kasih banyak-banyak kerana korang sanggup bersama-sama dengan aku, join aku, lepak sampai sejam setengah. Malam ni sekarang dah 11.40, kejap lagi dah tahun baru 2021. Apakah resolusi kita? Resolusi kita ialah semoga COVID ni tak ada lah, semua agak habis lah. Kita jagalah diri kita, tolong jaga SOP kita. Aku harap-haraplah varian B11.7 tu tak tembus ke Malaysia lah kan. Tapi kalau dah sampai Singapura, most likely na'udzubillah min zalik lah. Memang kadang-kadang memang boleh tembus lah. Harap-harap kerajaan jagalah, jangan bagi tembus lah. Okay, ada apa-apa kita sambung discussion kita dekat dalam chat. Kalau korang nak apa-apa, just sambung je dalam chat. Dalam chat posting video ni, kita boleh kongsi-kongsi lagi lah. Alright, selamat malam, terima kasih, selamat tahun baru. Jumpa lagi, bye-bye, Assalamualaikum.